Orang sangat skeptikal sebab orang kata benda ni fresh ke sebab tak ada pernah lagi orang buat. Saya cuba untuk 2 minggu buat iklan dekat Facebook dan secara jujur sebagai tuan, sangat malu. Cuba kongsikan macam mana saya nak start daripada zero. Redah je lah. Kalau takut, takkan buat. Kalau takkan buat, macam ni nak tahu result. Kita kena into the product. Kita kena tahu produk ni macam mana. And then bila kita start jual, kita kena tak boleh rigid. Assalamualaikum dan selamat datang ke Sembang Pro2J XKRU yang dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi yang lebih dikenali sebagai KUSKOP bersama-sama dengan KRU Studio guys. Dan bersama saya Anas Rizwan dan juga Abang Long kita Datuk Norman Abdul Halim. Okey, rancangan ni guys memang best. Pasal apa? Kita ada 12 episod. Baik. Cakap pasal isu-isu berkaitan dengan keusahawanan. Baik. Dan kita buat cara sembang santai. Baik. Jadi korang pun boleh hadam dengan senang. Betul. Dan tak payah heavy-heavy sangat. Tapi yang penting dia punya message tu sampai. Betul. Tapi kalau diorang ada soalan macam mana tu? Boleh boleh tulis je lah, kan? tulis lah kat bawah tu. Kita respon lah. Nanti Betul, kita betul. respon lah. Kita baca ni, kita live kan? Kita Betul. sekarang live. Betul. Okey. Okey, Abang Long, sebelum kita nak mulakan segmen kita nak baca sikit lah random, fakta random mengenai topik kita yang kita nak bincangkan sekejap Okey, lagi. Saya start dulu Ya biasalah. Boleh saya start dulu Okey, fakta random yang pertama. Walaupun Apple pernah bergelut dengan isu ekonomi pada penghujung 1990-an, tapi mereka berjaya melancarkan iMac, iPod, iPhone dan juga iPad. Semua saya ada. Dia dapat bayaran daripada dia orang ni. Promote kau ni. Ex Apple lagi kan. Dan kalau ni nak tahu fakta random Ada macam tu juga? Ada. Jangan kau seorang je. Aku buat dia juga. Okey, 20% daripada perniagaan baru gagal dalam tempoh tahun pertama. Okey. Dan untuk 5 tahun yang pertama pula ada 45% yang gagal. Dalam tempoh 10 tahun 65% gagal dan hanya 25% yang boleh bertahan melebihi 15 tahun. Wih, banyak gagal lah. Itulah dia. Saya ingat waktu sekolah rendah banyak gagal. Tapi dalam pun niaga susah. banyak gagal lah. Itulah. Susah. Okey, Bukan senang. Bukan senang. Fakta random yang ketiga. Ini dia. India mendahului bilangan usahawan diikuti oleh China, Amerika Syarikat dan juga Brazil. Okey, sekarang kita tahu. Baru saya tahu. Baru saya tahu benda tu. Okey, baiklah. Topik episod ni memang sangat famous bang. Macam pisang goreng panas. Pisang goreng memanglah panas. Okey. Jadi apa yang panas je pasal topik hari ni, Nas? Itu tajuk kita hari ni. Apa dia? Baiklah. Idea bisnes kencang. Wow. Tajuk saja dah mula kan, dah mula panas kan kat rumah kan. Dah mula panas. Betul. Itu Okey, idea kalau Anas nak buat bisnes apa kencang ni? saya bisnes pisang goreng tadi. Pisang goreng balik. Pisang goreng Abang Long. Tak pakai nama saya lagi buat apa? Pelaris. Ya kan? Saya kena letak pelaris. Nak jual goreng pisang pun kena ada backing ke? Betul. XKRU ada tulis kat tu. Pisang goreng XKRU. Ada kat itu. Okey. Baru sedap. Okey. Baru orang makan rangup je kan. So bila cakap pasal idea bisnes kencang ni, kita mesti ada tetamu bang. Ya, betul. Jadi siapa tetamu kita pada episod pertama ni? Okey, kita memang ramai yang dah kenal Dan idea perniagaan mereka ni yang membuat wanita-wanita di luar sana yang berkejaya boleh jimatkan masa. Wow. Macam tu. Itu bini saya suka tu. Bini saya juga suka. Kalau menjimatkan masa memang dia suka. Okey, bukan jimat duit sajalah. Itu saya yang suka. Itu saya yang suka. Okey, Balong. Jadi bila kita tengok je produk yang mereka keluarkan ni dekat TikTok, dekat Facebook, dekat semua media sosial dah bersepah dah bang. Dah bersepah dah. Kalau nak tahu, jom kita sama-sama tengok, tonton real company daripada syarikat beliau.
daripada company real tu pun kita dah tahu dah yang jemputan kita ni bukan kaleng-kaleng ni. Ya, betul. Ini episod pertama kita dah panggil dah orang yang sepatutnya. Ini dia Muhammad Fathullah dan juga Diana Mazlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama glamour Didi. Nama glamour Yes, Didi. yes. Fathullah nama glamour? Saya orang panggil saya Fat je. Fat. Fat dengan Fat Didi. dengan Terima kasih sudi bersama kita di Sembang Protege SKRU kat sini. Barang dapur basah. Ini perniagaan mereka yang dah lama dah sebenarnya di TikTok dan juga di media sosial yang lain kan. Jadi kalau kita nak perkenalkan diri dulu mungkin siapa sebenarnya Fat dan juga Didi ni? Saya Muhammad Fathullah, grad dalam kejuruteraan Mechanical Engineering. Lepas grad saya bekerja sebagai engineer. Bila perniagaan barang dapur basah dah jalan setahun, baru saya berhenti kerja untuk fokus terus dekat barang dapur basah. Didi pula? Saya Nurdiana binti Mazlan. Saya ada degree in Mechanical Engineering sama juga dan saya ada master in Environmental Engineering. Okey. Kalau tengok dua-dua dalam bidang yang sama, mechanical engineering kan. Betul. Bercinta daripada satu kelas. Itu kira tak nak bagi tahu. Kantoi pula. Balik pada topik kita. Balik. Tak apa, kita isu skandal lagi kita akan bincangkan. Tapi kenapa memilih perniagaan barang basah? Okay, barang dapur basah ni basically pakcik saya pernah cakap, dia kata kalau you nak start business, you cari business yang problem solving. Okay. So apa yang saya nampak untuk barang dapur basah, untuk tahun 2015 tu kan, ada orang offer untuk buat servis yang beli dekat pasar, hantar dekat rumah. Baik. Tapi tak ada orang buat servis yang beli dekat pasar, siang cuci bersih, baru hantar dekat rumah. Baik. Di situlah kita dapat idea untuk mudahkan suri rumah ataupun surah rumah lah. Baik. Untuk dekat rumah. Benda jadi bukan daripada planning. Dia terjadi bila satu malam tu saya tak boleh tidur tau. Okay. Waktu tak boleh tidur tu, saya duk keep on scrolling Facebook. Ada jumpa satu posting tu. Dia baru balik pada pasar. Dia siap cuci dengan siap bersih, dia letak dalam Tupperware. Ramai gila komen yang kata kenapa tak ada servis yang macam ni. Sebab dia senang. Sebab orang tak payah pergi pasar, tak payah siap cuci dengan siap bersih. Lepas tu saya cakap, nak buat ke tak Then that one, masa saya try mula-mula tu, orang sangat skeptical. Sebab orang kata, benda ni fresh ke? Sebab tak ada pernah lagi orang buat. So, saya cuba untuk 2 minggu buat iklan dekat Facebook. Dan secara jujur sebagai tu sangat malu. Kenapa awak malu? Sebab you bayangkan untuk Ada seorang like ke? tak, bukan sebab you bayangkan kawan-kawan you engineer. Okay. I was Ya, previously engineer, dia pun engineer. So kawan-kawan you semua kerja engineer. Baik. You tak kerja and then you jual ikan. Baik. Apa perception you punya friends? Kenapa belajar tinggi-tinggi kan? Kenapa belajar tinggi-tinggi? Ya, Kenapa? even my mother pun tak berapa agree waktu tu. Okay. So waktu tu for the first 2 weeks tu memang sangat malu sampai I macam gunakan macam fake account untuk iklan kan. Allah. Sampai at the same time macam kenapa aku perlu malu? Just expose je lah. Waktu saya expose, waktu 2 minggu, saya start posting dekat, tahu tak Facebook group Masak Apa Hari Ni? Okay. That one posting terus go Saya viral. pun selalu post tu. Masak apa tak jadi hari ni. Tapi Oh, saya dia terbalik. So waktu tu terus go viral and then start dari situlah kita start business sampai sekarang. Tapi kenapa boleh terfikir untuk berhenti terus daripada jadi usahawan dapur basah kan? Pada mulanya memang kita orang tak ada, saya tak ada plan pun nak berhenti. Okey. So masa first year tu pukul 6 pagi saya dah kat pasar, saya akan balik bawa barang, hantar kat rumah, pukul 7 saya siap untuk pergi kerja. Okey, ini waktu yang guna fake account tu. Ini waktu tu. Okey. So masa first year tu memang kita tak expect benda ni jadi this kind of demand tu tinggi. And then bila kita start then after 1 year kita perasan the growth tu memang ada. Cumanya untuk capitalize tu memang saya perlu full time. Fokus kat benda ni full time. Saya kira transition daripada kerja profesional kita nak ke satu bisnes terlalu banyak kenangan-kenangan pahit. Mungkin boleh share dengan audience kita mungkin selain daripada fake account tu kita tolak tepi. Dia rasa malu tu. Rasa malu tu. Antara kenangan pahit dia masa nak starting buat bisnes kan, dia struggle lah sebab saya buat dengan dia. At the same time anak saya baru 7 bulan. Benda yang menusuk kabur sampai sekarang. Instead of saya spending time with my child, saya terpaksa letakkan dia depan TV dengan playpen for the whole day. Itu benda yang saya rasa macam benda yang susah struggle untuk saya. At the same time sebab kita baru buat bisnes kan, and then dapatlah netizen acik-acik bawang tu kan. Tapi saya tak sangka untuk barang basah ni, bila saya dah nak start give up, MSI contact saya untuk cover story. From that day, lepas MSI masuk news, masuk newspaper, masuk TV, takkan you nak stop. So nak tak nak you kena jalan saja. So just go with the flow and today
Itulah Anas, bukan senang nak jadi buat bisnes ni. Dia banyak struggle dia tau. And then macam mana yang dilalui oleh Didi dengan Fad sendiri, dia kena sacrifice dia punya kejayaan kan. And then of course your sacrifices for your family dan sebagainya kan. Semua tu memang sebahagian daripada kita sebagai DNA orang businessman ni. Tapi orang tengok memang kita tahu kaya gitu je. Orang yang kan yang best-best je. Ada duit. Dia kan semua best-best je. Banyak orang kena nangis seorang-seorang kan. Tapi you ada husband boleh lah kan. Ada kurang-kurang ada bahu. Ada bahu. Dah sedar tak sedar, sekarang dah 8 tahun dan bisnes dia orang dah sampai ke seluruh pelosok Malaysia dengan tagline siang cuci deliver. Kan? Siang cuci deliver. Bunyi saja pun dah menyenangkan semua suri rumah kat luar. Betul. Dan surah rumah macam saya. Okey, bukan itu saja, diorang pun ada viral baru-baru ni dengan viral daging dendeng kan. Daging dendeng viral pula baru-baru ni. Dah rasa dah? Saya tak rasa lagi, tapi saya dapat bau. Ada dekat dalam kotak dekat ada belakang. dalam kotak, kita berehat dulu. Sebab dia ada dalam kotak, kita nak berehat dulu. Kita kembali sekejap lagi dalam Sembang Protege. Kembali dalam Sembang Protege bersama dengan saya Anas Rizwan dan juga Abang Long kita ada dekat sini, Datuk Norman Abdul Halim, dan juga kita ada Fad dan Diana Mazlan daripada Barang Dapur Basah. Siang cuci deliver. Wah, siang cuci deliver. Baik, sekarang kita nak tanya Abang Long, kan? Penting ke kena ada business plan ni? Kalau kita nak buat bisnes, kita kena ada business plan. Penting ke? Iyalah, kalau katakan apa-apa dalam perniagaan pun kita kena ada perancangan, betul tak? Okey. Walaupun kadang-kadang orang buat business plan tu ada 90 muka surat, 100 muka surat. Satu tebal-tebal. Macam skrip lah lebih kurang kan. Tapi ada juga orang mulakan dengan just basic idea je. Dia buat point form, apa dia nak buat, siapa macam Didi cakap tadi, dia nak address problem sebagai orang suri rumah macam mana kan. Jadi itu sebenarnya sebagai perancangan. Jadi kalau sebaiknya, kalau kita nak ada engagement dengan pelabur ke, dapatkan bank ke, pinjaman bank ke, ataupun apa juga sekali lah untuk pendanaan, saya rasa sebaiknya ada perancangan yang kita boleh ada kajian pasaran, ada pasal pricing kita, apa keunikan produk kita, semua tu penting tu. Business plan tu sebahagian daripada untuk macam kita rangka business plan. Baik, bunyi macam rumit. bunyi untuk saya yang tak tahu apa-apa ni, bunyi macam rumit. Tapi nak start business kena ada plan. Kena ada plan. If you don't plan, maknanya you plan to fail. Okey. Saya tadi plan bisnes pisang goreng, Abang Long. Pisang Itu plan lah, pasal nak buat Abang Long lah. Nak makan muka saya tak? Kena bayar roti tau. Itu maksud itu saya kena bubur jugalah dalam business plan. Bukan balong apa semua. So jadi kita nak tanyalah. Sekarang ni kita ada Didi dan juga Fad kat sini kan. Macam sebenarnya korang ada masa korang mula-mula tu ada tak paperwork ke business plan masa gitu? Mula-mula rasanya kita just daripada idea tu kita derive daripada ideas. And then from time to time kita dah start go with plan, annual plan, 5 years planning kita dah ada dah. So untuk planning awal tu memang daripada idea yang dia tu lah. Then kita derive. Okay, kita nak jual apa. Daripada jual apa tu, apa produk yang daripada tu, macam mana kita nak derive harga jualan. So yang benda tu is more kepada R&D lah. Kita orang panggil kepada R&D. Setiap produk yang kita nak jual, kita kena ada R&D untuk tentukan is it viable untuk jual that kind of price. Kita tak boleh dalam business plan, bagi saya kita tak ada dalam kedudukan kita short sendiri. Most of saya tengok yang ramai yang buat business plan, kalau aku invest 1 juta aku boleh dapat dalam 2 juta dalam masa setahun. Which is nonsense lah bagi saya. Tak realistic langsung. Dia kena back kepada business kita nak grow secara cepat, drop jatuh cepat, ataupun kita nak sustain slow naik with annual punya growth tu realistic lah. Bagi saya kena realistic. Kalau business plan kita fokus kat kita short ni boleh jual ni.
Kita yang kata kita boleh jual. Tapi consumer kat luar tak nak beli. Betul. Bila kita keluarkan produk, dia kata, ni boleh jual ni, dia boleh laku. Tapi kita tak ada R&D. Dalam bisnes ni kita kena terima anything yang kita plan tu, dia boleh jadi gagal. Tapi bila gagal, kita kena take tu sebagai kita punya cabaran untuk improve. So pada mulanya tak ada lah business plan. Mula kita start dulu. Pakai niat je. Oh, okey. Business plan pakai niat. Wow. Ada buat research tak sebelum buat perniagaan? Tak ada kan? Tak ada sangat. Baik. Okey. Tapi saya dengar business plan juga bila kita buat cantik-cantik, kita pun boleh dapat dana atau bantuan kewangan daripada mana-mana pihak. Itu saya dengar lah. Dengar, Dengar. Betul ke belum? Tak ada. Pandangan saya rasa kalau dia ada pelbagai siri, kalau orang buat fundraising ni, ada siri series A, B, C, D. Pernah dengar tak? Orang pergi venture capital macam mana? Kan dia dah dapatkan pelaburan daripada pihak luar kan. Sebemangnya kalau itu memang perlu ada business plan yang betul-betul. Maknanya tapi dia nak tengok juga you punya track record. Kan jadi sebagai permulaan tak semestinya kena ada business plan yang terlampau detail. Kerana yang terbaiknya kita dah lalu perniagaan tu, kita dah nampak ada track record. Especially saya tengok usahawan-usahawan baru, kadang-kadang dia tak simpan data kewangan mereka, bank statement mereka kan. Dia kadang-kadang dicampur adukkan personal bank account dengan company account. Yes, betul. Itu masalah utama kita ni. Betul. Jadi kalau sekiranya kalau kita dah semua faham ini bisnes, modal kita masuk, kita cakap kita modal kita masuk. Kalau kita cakap kita pinjam dari syarikat pun cakap ini pinjaman. Yes, betul. Jadi kat situ kita dapat keep track. Apakah kita punya prestasi kita ni semakin berkembang maju atau tidak. Kerana kalau maklumat yang ada disimpan dengan baik, di situ dia dapat dana yang lain dia akan dapat di masa akan datang. Businessman yang baik macam Elon Musk ke ataupun Mark Zuckerberg, mula-mula dia pakai duit sendiri ataupun pinjam duit mak bapak lah, adik-beradik. Last sekarang dia semua pakai dana daripada luar. Daripada venture capital companies, daripada pelabur-pelabur lain, lepas tu dia pergi listing dan sebagainya. Semua dapat pendanaan daripada luar, bukan pakai poket sendiri lagi dah. Kita tak boleh harap semua daripada pendanaan. Produk lambat nak grow. Betul, saya setuju. Kalau kita dah ada paperwork, tapi macam mana nak pastikan paperwork kita tu berhasil? Adakah idea kita itu is problem solving? Baik. Dan dia boleh sustain. Kita tak nak benda tu jadi viral sekejap lah. Selalunya orang yang baru nak start berniaga, business plan dia dah eager dah. Dia ada satu eager, dia kata ni boleh berjaya. Dan dia letak semua dia punya risk factor dia tak betul. Risk factor dia terlalu sikit lah. Dia dah dalam mental dia dah kata benda ni dah boleh jual. Tapi dia tak kaji that kind of market research tu yang betul. Business plan kalau nak bestnya kita kena minta dengan orang-orang yang dah berniaga lama. Jadi kita jangan orang yang baru setahun berniaga, dia belum hadap yang 5 years tempoh matang lah. Yang kita kenal betul-betul. Betul lah. Tapi saya cakap nak buat business plan ni bukan satu perkara yang remeh lah. Kita nak buat ni dengan tujuan kita nak komunikasi dengan orang ke pihak yang lain. Kalau kita semua dalam otak kita buat sendiri semua tak ada masalah. Kita tahu what we have in mind kan. Tapi kalau kita nak communicate dengan staff contohnya, adapun ada sebahagian daripada business plan tu boleh dikongsi dengan mereka. Bukan semua kita share. Tapi kalau mana-mana yang perlu yang berkaitan, yang kita boleh kongsi maklumat tersebut, dan kat situlah mereka memahami apa direction kita bawa. Betul. Bagi saya pula, saya rasa bukan saya nak cakap apalah, saya mula business plan saya tak terus pada menulis business plan. Saya start dengan Excel dulu. Saya buat forecast dulu. Saya buat cash flow. Bukan abang menulis lirik dulu? Lirik pun saya buat juga. Filem pun saya buat. Tapi sekali dia kalau berniaga, saya lebih mula dengan Excel sheet. Saya mula tengok dengan numbers dulu. Daripada numbers ini logik tak logik ni. Kalau rasa macam tak boleh pergi, saya tak nak buang masa nak buat business plan. Kan kita kena tengok cash flow dia macam mana. Cash flow management very important. Kan cost kita macam mana kita nak cost. Macam mana kita boleh sustain dengan modal yang kita ada. Itu semua penting tu. Itu penting. Baik. Saya pula takut pada gagal. Tu kita nak tanya Fan sekarang kan. Okey, macam mana satu-satu business plan tu boleh jadi gagal? Kita dah plan betul-betul, tapi dia tak mengikut seperti mana yang kita dah plan. Bagi saya lah, kalau benda tu gagal salah kita tak research the market lah. So kadang-kadang macam saya kata shop sendiri, most of it shop sendiri. Dan bila kata pasal kat Excel tu, dia tak masuk the cost yang betul yang dia tak nampak. Cost yang tak nampak. Transportation cost, yang macam electric air, electric air, nampak macam minor tu kan. Overhead dia. Yang orang yang tak nampak. And then staffnya tu dia more pada gaji basic saja. Dia tak fikir yang OT dia punya EPF so benda-benda tu kadang-kadang akan makan kita punya duit. Dan bila dia kata aku untung 30%, tapi daripada 30% tu apa yang net sebenarnya. Betul. Kadang-kadang boleh jadi negatif, kadang-kadang boleh jadi positif. Tapi positif pun untuk kita sustain berapa lama. Itu yang saya rasa business plan kena go through to details. Macam
Datuk tadi kata, kita Cash kena flow. tengok cash flow tu betul. Yeah. Sebab tu bila business plan ni kena bagi orang yang dah dalam perniagaan. Dia boleh detect, ni kau tak Yes. include this kind of cost, kau Yeah. tak include this kind of cost. So kadang-kadang dia kira beli daripada China, contoh dia beli barang tu RM1, dia boleh jual RM1.2. Tapi dia tak kira cost yang storage, Betul. packaging, bubble wrap, Yeah. semua ni dia tak kira. Dan benda tu yang kadang-kadang dia makan bila kita dah sedar. Baru sedar, Okey. kita dah terlambat dah tersedar tu. Lagi satu dia ada faktor-faktor luaran kadang-kadang. Kadang-kadang kita buat perancangan macam mana pun, itu faktor dalaman. Kita boleh kontrol. Tapi faktor-faktor luaran yang disrupt the business. Ada COVID contohnya. Okey. Contohnya, jadi itu sebagai contoh. Baik. Itu faktor luaran yang kita sendiri tak boleh plan. Jadi bagi saya rasa business plan ni pun dia tak boleh anggap dia sebagai satu dokumen yang, ni bukan kitab. Baik. Yes. Dia akan bertukar-tukar. Saya kalau lebih baik, saya rasa yang lebih realistik kita buat perancangan. Walaupun kita ada perancangan 5 tahun, tapi yang real dia ialah 3 bulan. Betul. Setiap 3 bulan tu you tengok macam mana perubahan-perubahan yang berlaku. Betul. Baik, tapi itu pengalaman daripada Fad sendiri. Macam Didi pula, mungkin ada pengalaman yang lain daripada Fad mungkin? Bagi saya lagi satu, kalau macam kita tak jumpa orang yang sama vision dengan kita. Kalau you ada business plan yang cantik, tapi orang contoh kan, kalau you partner kan, tapi partner you negatif, you positif, tak boleh jadi juga. Betul. Baik. So you kena cari the right person untuk bersama-sama dengan you untuk buat that business. At the same time kena jumpa staff yang betul-betul sama visi dan misi dengan kita. Betul. Sebab apa? Sesuatu business tu dia bukan one man show. Okay, kalau tak ada support daripada tepi ni kan, takkan jadi business you. Seriously. Itu saya nampak lah kalau business plan kenapa tak jadi. Okey, mungkin Abang Long, Fad dan juga Didi boleh bagi pendapat lah. Adakah gagal berkali-kali petanda untuk kita berhenti? Bagi saya lah, kalau gagal tu tengok juga gagal disebabkan oleh ego ke? Okey. Kalau ego, contoh macam, okay, I buat bisnes, macam tadi pisang goreng. Baik. Kan? Orang kata pisang goreng, crunchy dia, kau tak boleh buat macam ni, kau kena pakai resepi ni. Tapi you still nak fix dengan you punya ni. Sedangkan you tak tahu market nak yang macam mana. Baik. Okay, tapi kalau sekiranya yang gagal tu you dah improve, tapi still tak okay, mungkin adakah sebab market juga? Ataupun mungkin disebabkan passion you tak bagi 100% passion you dekat situ. Bagi saya, kalau berkali-kali you gagal, you cuba check balik adakah you dah buat dah sehabis baik. Jika kalau you dah buat sehabis baik tapi masih juga mungkin rezeki you dekat bisnes lain. Faham tak? Pisang goreng makan sendiri. Tak lama balong macam mana saya. Fad macam mana Fad? Okey, kalau gagal tu, kalau ikutnya kita orang dah 4 kali gagal lah dalam perniagaan. Tapi the 5th tu yang paling berjaya setakat ni. So gagal tu kita kena tengok, kita ambil gagal tu sebagai cabaran. Bagi saya lah, saya ambil setiap kali gagal tu, saya ambil cabaran. Apa yang saya perasan, banyak bisnes yang saya gagal tu, saya tak tahu cash flow sendiri. And then kita tak tahu kita punya financial statement setiap bulan. Sebelum ni kita more kepada tengok hujung bulannya, kita untung. Tapi kita tak tahu berapa lagi kita hutang orang. So bila kita masuk ke barang dan pembasar ni, saya dah try ubah semua. Kita baca buku pasal account, kita dah improvise. So kita boleh baca, okay, adakah untung ni adalah untung betul-betul ataupun untung yang belum kita tolak, the real cost. Real cost yang kita kena ni. So gagal berkali-kali tak semestinya kita kena give up lah. Bagi saya, jawapannya. Itu jawapannya. so kita kena ambil gagal tu sebagai kita kena belajar daripada cara gagal, and then kita kena cabar diri kita. Baik. Macam Abang Long ni, Okey, bagi saya dah buat perniagaan dah 32 tahun. KRU ni dah berubah evolusi perniagaan kami 5 kali. Baik. Different, and bukan semua projek berjaya. Perniagaan tu boleh katakan alhamdulillah setakat ni okey lah. Tapi dari sudut dia punya projek-projek tu ada projek-projek yang gagal. Jadi kalau kegagalan tu kita kena muhasabah dirilah. Dan kita kena ada vision jugalah, ya. Kat mana kita nak bawa ke depan? Apakah sebenarnya business model yang lebih relevan sekarang ni? Kalau nak katakan dulu KRU nak jual CD dengan kaset, dah lepas dah zaman tu. Betul tak? Betul. Kan? Even malah kalau kita lihat ada business model yang lama, contohnya bergantung harap macam mana kita buat pembiayaan untuk filem dan sebagainya. Ada juga filem yang gagal dan datangkan masalah pada kami. Jadi dari situ kita lihat, okey, macam mana kita nak pastikan kita ada risk mitigation, nak pastikan kalau tidak berjaya pun tidaklah menjahanamkan perniagaan kita. Datuk, saya sudah soalan dah, Datuk. ada soalan. Didi ada soalan. Sebab untuk netizen kan, netizen macam kita orang lah kan, selalunya orang akan kata
artis buat apa pun boleh lah. Dia orang artis. Maksudnya Siapa dia tu? maksudnya dia kata artis senang making money because they have their own personal branding. Yeah. Apa pendapat Datuk? Apa pendapat Datuk? ada Jawab Datuk. kelebihan, ada kelebihan. Orang kenal kan, tapi tak semesti orang percaya. Kan kalau kita buat perniagaan tu, produk tu kena betul-betul bagus. Servis tu kena betul-betul bagus. Jadi kalau kita macam lebih bergantung kepada personal brand kita, tapi kita tak boleh deliver, kejap je kan. Jadi bagi saya rasa substance tu very important. Dalam kita apa pun kita kena betul-betul mahir dalam satu subjek, dan kita jangan nak jadi atas angin lah, kejap ikut trend. Orang kan sekarang buat ini ikut je, yang ini ikut ni. You can never succeed. The only way for you to succeed is to innovate dan cari satu yang penyelesaian yang orang lain tak buat. You got to be the pioneer. Kalau boleh lah. Kalau ikut-ikut orang bukan kata tak boleh berjaya. Ada juga orang buat macam ikut. Okay, kedai makan macam mana nak ikut channel juga kedai makan kan. Tapi kita kena ada something yang unik kat kita punya offering tu. Apa yang your specialty? Kalau kita buka, katakanlah kita buka kedai makan, apa drinks kita yang kita punya yang jadi kita punya tarikan kita. Apa makanan yang tarikan kita, apa yang produk yang utama kita untuk bezakan kita dengan pesaing. Jadi bagi balik kepada artis ni, tak semua artis yang boleh berniaga. So kiranya orang kata artis ni senang buat duit tu kira salah lah. Sebenarnya struggle juga. Everyone struggle. Betul tak Tapi Datuk? artis popular, saya rasa dia orang kadang-kadang dia buat jadi influencer lagi bagus lah. Tak lah. Jadi dia repost balik kan. Satu post RM5,000, RM10,000, ada yang RM15,000. So influencer lagi senang buat duit lah. Kalau dia orang kalau famous, dia not subject matter expert, jadi influencer lagi bagus. Siapa mulut jahat tadi tu? Banyak cik bawah saya selalu kena. Cik, tapi saya bukan artis lah. Sementara kita nak tahu siapa yang mulut jahat tu, kita akan berehat kejap, kembali dalam Sembang Protege sebentar lagi. Okey lah. Kembali dalam Sembang Protege yang bersiaran secara langsung di laman sosial Kuskok. Masih lagi ditemani oleh saya Anas Rizwan dan juga ditemani oleh abang kacak kita dekat sini, abang long kita Dato' Norman Abdul Halim, dan juga kita ada Fatullah dan Diana masih lagi ada di sini. Tadi dah panas. Soalan makin panas. Diana pun dah mengajukan soalan tiba-tiba kan. Dah makin panas ni. Bagi kejutan. Bagi kejutan. Bagi kejutan. Kalau cerita pasal bisnes mesti ada terlalu banyak soalan. Kan? Macam saya pun, saya sebenarnya terlalu banyak soalan, tapi kita kena berguru dengan orang yang betul. Kan? Tapi betul. macam mana nak cari guru dalam bidang perniagaan ni tu? Okey, cakap pasal topik kita ni business plan, perancangan ya. Dan kalau kita nak buat apa-apa persediaan untuk business plan pun, kita perlu ada dapat maklumat yang sahih dan betul lah. Baik. Jadi pengalaman kita sebagai usahawan akan bantu. Ya. Tapi pada masa sama kita kena ada counter check lah dengan pihak-pihak yang berkaitan, yang subject matter expert, yang boleh bagi pandangan yang mungkin dari sisi yang lain. Jadi itu sebenarnya yang penting kalau kita nak buat business plan kita lah. Dengan ada gurunya. Gurunya tak semesti ada seseorang individu. Kadang-kadang bahan daripada online pun kita boleh dapat ya, untuk sebagai bahan rujukan. Itulah kalau saya tak nak cerita ini, bukan tanya Abang Long jangan kan. Patut kita tanya pada guest kita kan. Jadi nak tahu tak apa maksud kejayaan pada Fad dan juga Didi ni? Saya tak tahu. Okey. Apa tu? Ya, buktilah tengok kita nak kesanan business plan dia orang. Saya nak sebenarnya nak tanya jugalah. Bagaimana Fad dan juga Didi mencari guru lah dalam perniagaan ni? Kalau kata pasal guru dalam perniagaan, nombor satu, dan ni semua orang akan kata benda yang betul lah. Nombor satu adalah pengalaman. Basically apa yang kita lalui dalam bisnes, itulah guru kita yang sebenar. Jatuh bangun pun itu kita punya experience daripada itu. Nombor dua, bagi saya banyak membaca. So saya banyak baca dan saya akan paksa baca 1 ataupun 2 page sehari. Kalau boleh banyak masa saya akan banyak page lah. Tapi saya memang terap untuk setiap hari baca buku. Kat situ 2 yang saya pegang. Sumber lah Sumber yang saya pegang. Didi macam mana? Macam saya kan, untuk barang rumah basah, dia terbagi pada 2 tau. Macam saya handle bab marketing, tapi Fad dia handle banyak operation. So untuk dia berbeza cara dia berguru dengan cara saya berguru. Macam dia more kepada operation, more kepada teknikal, so dia banyak kepada macam buku-buku. Tapi saya sebagai marketing, sebab kita barang rumah basah is based on online. Jadi saya banyak tengok kepada figura-figura dekat
influencer-influencer ni Yang lain, yang mana yang buat bisnes, bagi contoh macam Datuk dan macam apa tu macam contoh Khairul Amin dan sebagainya. So saya follow dia orang rapat-rapat, tengok macam mana cara dia orang handle business, at the same time macam mana dia orang do their marketing. Sebab saya memang base kepada marketing sahaja. So at the same time kita tengok dekat YouTube bagi contoh macam how to do marketing, macam basic things. Itu untuk saya punya part. Baik. Kalau kita nak cerita pasal hala tuju perniagaan ni, bukan difahami untuk orang yang baru nak mulakan perniagaan saja, tapi orang yang dah ada perniagaan pun kena faham benda tu. Untuk Fad dengan Didi, mungkin ada modul yang berkesan untuk bakal usahawan dekat luar sana tu mungkin. Untuk modul macam saya operation dan marketing. Dua department ni memang untuk berniaga memang kena work together. Dia tak boleh marketing ke head, operation tertinggal kat belakang. Apa yang kita orang lakukan dalam perniagaan kita is bila marketing nak masuk ke kempen, contoh macam kempen 11, 12, dia dah plan 1 atau 2 minggu awal. And then bila dia dah plan, baru kita masuk meeting dengan operation untuk prepare apa yang dia nak jual ni. Dan operation kena work out untuk prepare the stock. So bila masuk je tarikh itu, kita tak ada terkejut dalam operation, tak terkejut. So yang is more pada kita kena planning awal, ahead planning. Dalam apa-apa kita punya nak buat kempen ke, macam bisnes kita more kepada kempen. 11-11, double date, and then payday lah, hujung bulan lah masa gaji. Selalunya tim marketing dia dah dapat tarikh tu awal, dia dah plan awal. And then bila dia dah plan, dia dah work, then dia pass ke operation. Okay, aku nak buat marketing ni untuk tarikh-tarikh sekian, dari start tarikh ni ke tarikh ni, produk ni yang kita akan jual. So on operation side, kita kena prepare produk tu. Kita tak boleh kita ambil masa hari kejadian baru kita nak prepare produk. Because business kita mau kepada frozen item. So kita tak nak bila kita hantar, customer dapat barang yang lembik, rosak. So kita nak benda tu dah frozen, masa kita keluarkan benda tu elok untuk time delivery tu. Baik. So kalau tadi Fad cakap pasal operasi, kalau Didi macam mana pula? Ada tak spesifik modul yang you buat dalam your checklist ke apa ke dalam your marketing? Kalau macam untuk saya, sebab kita based on online kan, so selalu kena follow trend. Contoh macam dulu orang order pakai WhatsApp. Kan? Sekarang orang nak order add to cart, check out, add to cart, check out. So saya nampak sekarang lah mostly banyak business owner yang masih cuba untuk tidak mahu ataupun ada ego untuk follow market sekarang, which is more kepada live stream ataupun kepada back urin dan sebagainya kan. Okay, so dia orang more kepada nak kepada offline, kepada pakai WhatsApp, which is benda-benda tu dah outdated. Kita sebagai business owner, kita jangan ego. Kita kena follow. Sekarang ni main kepada live stream. So you kena go pada live stream. Kalau lepas ni tiba-tiba kita kena pakai benda lain, dah kita terpaksa. Kita kena follow. Kita tak boleh ego dengan ikut kawan benda yang dah lama. Sebab benda lama, kita move on lah sebab kita buat bisnes. Okay? Saya tengok Datuk pun dah mula mau ke TikTok lah. Datuk dah mula menari. Lambat. Dah mula menari. Saya buat lagu baru. Dengan Baby Shima je main. Itu razia lah. Saya akan like nanti Datuk. Tapi saya nak cerita sikit lah. Kalau bagi saya kan, balik kepada kita punya perancangan dalam macam mana komunikasi dengan operasi, dengan finance. Saya selalu anggap marketing ni ke depan lagi. You dah rancang 3 bulan, 6 bulan, setahun ke depan. Kan, operation ni nak lihat apa yang dalam mungkin 1 bulan ke depan ataupun dalam keadaan semasa. Finance pula nak buat yang historical. Especially yang bahagian-bahagian perkiraan di belakang semua. Jadi ada department-department dia. Dalam business plan kalau kita nak hasilkan, kita kena pastikan bahawa secara menyeluruh semua dalam organisasi itu faham apa peranan masing-masing. Dan kalau dalam sudut marketing, bagi saya pun memang orang marketing. Saya biasanya kalau saya kena tengok apakah keunikan produk tersebut. Kami mengeluarkan banyak produk. Ada filem, ada lagu, ada baru-baru ni taman tema dan sebagainya. Jadi dia ada pelbagai jenis produk. Dan kumpulan sasar pun berbeza. Jadi kita kena lihat bagaimana kita nak kumpulan sasar tu, kena tahu siapa target market, baru kita fikir apa metod komunikasi kita nak gunakan. Tak semestinya semua kita sesuai. Tapi yang perkara asas kalau kita nak buat untuk bahan-bahan pemasaran ni, checklist kena ada. Bagi saya lah. Satu yang pertama sekali kita kena ada dia punya bahan video dia. Sekarang ni zaman video kan. Kalau tak ada video kan, kalau paling tidak pun 1 minit lah. 3% 1 minit. At least kalau kita nak share dalam WhatsApp ke dalam TikTok ke, ada konten tersebut. Kan? Keduanya pastinya kita nak ada artwork dia. Kalau kita nak beritahu apa tawaran-tawaran tertentu, ada harga, potongan harga ke, siapa nak kontak kan, itu artwork.
Iaitu ketiganya adalah FAQ tu. FAQ kena. FAQ you kena tahu apa soalan-soalan lazim tu, you kena standby dah. Nak bagi yang senang tapi jangan panjang-panjang menjela. Orang tak nak baca. Yes, betul. Kalau boleh you buat recording video lagi bagus. Yes, Kan, betul. orang tak nak baca-baca sangat. Betul. Kan? Keempat, kalau kita nak dapatkan database tu, gunakan Google Form. Yes. Jadi kita diorang akan key in the data dan sebagainya kan. Dan last but not least, kalau kita perlukan maklumat yang lebih detail, perincian tentang produk ataupun servis, kita buat dia punya PowerPoint punya presentation. Tak payah ada graphic designer pun. Zaman sekarang ni zaman AI pun. Boleh je buat sendiri untuk pastikan, tapi visual tu kena menarik lah. Pasal kita nak carry brand kita kan. Betul. Brand kita kena konsisten. Jangan tukar-tukar lah, colour lah, tukar logo lah kan. Dia konsisten. Orang nampak brand tu. Logo KRU tak pernah tukar. Warna main peranan. Tengok kenapa cawan ni orange. So pasal apa tau? Okey. Pasal apa kan? Saya pergi mana-mana, contoh banyak kali saya pergi event, jemputan saya dapat, saya pakai corporate colour saya, warna orange. Okey. Jadi bila saya pergi mana-mana majlis, tak kiralah baju Melayu warna orange ke, baju batik warna orange ke, baju corporate warna orange je, duduk dengan orang lain memang stand out. Betul. You tengok logo KRU dengan logo-logo lain-lain, kebiasaannya logo KRU ni orang apa tu kat tengah-tengah tu. Betul. Pilihan warna very important. Tapi lepas ni jangan semua orang pakai orange lah. Lah kacau balik branding KRU. Tapi tadi Datuk dah cerita sikit bahagian kewangan. Kan dah ada sikit dah bahagian financial kan. Kita nak tanya jugalah Fad dengan Didi kan. Barang dapur basah pernah mengalami masalah kewangan. Masa awal-awal kita berniaga tu memang kita perlu, masa tu dalam keadaan kehidupan yang berhutang. bawah. Dan masa kita nak mula tu kita perlukan modal. Masa awal tu memang kita pinjam dengan most of family members lah. Dan dia boleh ni, dan kita pakai apa yang ada saja. Dan BDB masa dia mula sampai tahun 2020 kita tak pernah berhutang dengan bank, tak pernah hutang. Konsep bisnes kita, bisnes online, maknanya orang beli dia kena bayar. Dan kita akan dapat duit within 3 to 5 days, kita dah dapat duit dah balik. So tak ada isu pasal cash flow lah. Tapi in term kita grow, kita perlukan financial. Kita tak boleh depends kat kita punya duit saja. Kita perlukan that capital lah. So then from that time yang kita start communicate dengan bank, communicate dengan even kementerian pun, kita tengok which yang boleh bagi kita the best offer. So kewangan untuk bisnes ni disiplin lah, sebab dia itu memang cepat. Memang kita jual hari ni, esok boleh dapat duit dah balik. Keluar modal pagi, ada yang petang kita boleh dapat duit balik dah. Saya nak detailkan sikit pasal dia punya kewangan ni. Jujur saya bagi tahu permulaan barang dapur basah bermula dengan satu freezer 100 liter yang saya simpan susu anak saya. Sebab dia breastfeed kan. And then saya tak ada duit dengan waktu tu, kami berdua tak ada duit. Kami pinjam duit RM500 daripada adik dia untuk buat bisnes. So duit daripada itu kita orang rolling, bayar balik duit dia, and then rolling. So kira kita sacrificekan kita punya keinginan sebab hutang pun dah sekeliling pinggang. Okay, so daripada situ sampai tahun 2020 kita buat, kita daripada home base ke pindah semua guna duit sendiri sahaja. Sampailah sekarang kita ask for bank punya inilah, dan sebab keunikan juga saya cakap kenapa kita punya bisnes cepat rolling sebagainya, sebab di bisnes yang pagi saya beli barang, petang dah hantar pergi customer. Instant cash back. Instant cash. Dia bukan macam nak kena peram duit 3-4 bulan baru dapat cash out kan. So saya rasa itulah kenapa unik juga. Dan menarik apa Didi cakap tadi. Pasal dia cakap pasal business plan ni bukan hanya semata-mata kita cakap nak jual barang baru. Nak isu selesaikan masalah lama pun kena ada juga. Macam apa yang dikatakan tadi, contohnya kalau kita ada bebanan hutang sebelum ini, dan pastinya kita ada tanggungjawab nak bayar balik. Jadi macam mana nak bayar? Ada perancangan kewangannya. Jadi itu sebahagian daripada business plan. Betul. Bukannya cakap pasal future, macam ke belakang pasal dia ada legacy issue. Jadi kalau ada legacy issue ni, kita kena ada satu perancangan tertentu juga. Itu sebahagian daripada business plan kita. Bukan mudah kalau kita dengar tadi pasal business plan, paperwork, marketing dengan kewangan. Saya nak tanya pula lah daripada sudut operasi. Ni bagaimana kita nak menggerakkan operasi perniagaan? Untuk operasi ni kita perlu letak seorang yang responsible untuk certain benda. Certain operasi tu kena ada seorang yang responsible. So orang tu dia kena tahu the whole. So in term of operasi yang saya praktikkan dalam BDB is, bila lead kata tak boleh, saya pergi buat sendiri. Contoh saya bagi, kalau dia kata siang ikan ni lambat, ambil masa 2 jam. Saya pergi tunjuk dia buat. Benda ni boleh buat dalam setengah jam. So kita macam Didi kata, kita kena lead by example. Bila kita nampak bos boleh buat, takkan aku tak boleh buat. So in term of operasi,
Diorang kena terima yang dulu kita start daripada susah dan kita grow. Sekarang diorang ramai dalam 15 orang dalam operasi saja. So tak ada isu pasal aku tak boleh buat ni, aku tak boleh buat ni. So tak ada isu. Dan banyak pada dalam BDB saya suka terapkan is kalau A boleh buat, B pun boleh buat. Manusia sama je, benda ni sama. Dia tak perlu pakai otak pun, dia perlu skill. Setiap staff memang ada dia punya job scope. Tetapi sekiranya staff tu tak ada, saya dengan Fad boleh handle sendiri sebab kita orang dah masuk dulu sebelum bagi dekat staff buat. Especially on production ataupun daripada segi buat sales ataupun dari segi, sebab kita ada dua kan, untuk ready to eat dan juga untuk barang basah. Kedua-dua benda tu memang kami 100% we can do that without staff. Tapi bila ada staff, kita bagi dekat staff untuk buat. So sekiranya contohlah tiba-tiba staff bagi 24 hours notice kan, tak adalah kita macam alamak pingsan aku macam mana, tak ada. Sebab kita dah buat benda tu dulu sebelum kita bagi staff buat. Sebab kadang-kadang setengah orang, contoh setengah business owner, dia tak nak buat apa-apa. Dia cuma nak jadi bos. Itu mistake dia. So bila staff tak ada, sebagai contoh, bisnes dia tak boleh run. Sebab dia tak tahu nak buat benda tu. So bagi saya satu lagi nasihat lah untuk siapa-siapa business owner, janganlah terlalu kita berharap kepada staff. Bukan kita tak bagi kat staff, tidak. Kita perlu bagi kepercayaan kepada staff. Tetapi at the same time, kita jangan jadi bos. Kita kena kotorkan tangan juga. Betul tak Datuk? Betul. Kita kena tahu semua proses. Kalau kita sendiri tak boleh baca, saya tak boleh buat editing sendiri. Kan? Kalau pakai CapCut tu boleh lah, pandai lah. Tapi nak pakai yang pro punya software dan sebagainya, saya tak kerti. Tapi saya tahu konsepnya. Saya tahu perjalanan ni, konsepnya. Jadi kalau saya nak cari orang nak buat editing ke, nak buat graphic design, saya tahu proses. Itu penting. Tapi saya rasa macam apa yang Fad dengan Didi ceritakan ni memang dah menyeluruh lah ya, pasal operasi kaki tangan kan, dan macam mana kita buat job delegation, ada KPI dia, job description-nya macam mana. Jadi saya masuk soalan anda, boleh tak? Baik, boleh. Sila. Macam mana nak kembangkan perniagaan? Your perniagaan, how do you see yourself? Pelan tindakan tu dan macam nak kembangkan pelan tindakan tersebut? Bagi saya lah, kita kena letak target. The 1 year, 5 years and 10 years lah. Tapi BDB kita tak fokus ke 10 years, kita pakai 5 years. So 1 year kita kena tengok kita punya sale by monthly. Adakah kita perlu push lagi? Dan target, boleh tak kita achieve that target? Kadang-kadang orang dia dapat hari ni 1000 cukup lah. Tapi punyanya dia boleh push lagi. So in term of operation, my side is saya perlu monitor that of sale, and adakah boleh achieve kita punya target? Adakah kita overachieve ataupun kita lambat, kita dah graf tu dah start jatuh dan kita kena take action. So untuk itu then untuk 5 years kita nampak BDB is kita ada kilang sendiri. Kilang yang ada halal, GMP, which kita rasa kita punya produk ni boleh pergi ke international market, and then local basis supermarket ni lah semua kita nak start pasarkan kat situ. Baik, saya rasa bukan soalan daripada kita saja, Datuk. Kita ada soalan daripada respon-respon orang kat luar sana tu dalam segmen respon sekejap lagi, tapi kita nak bagi Cik Fad dengan Puan Didi rehat dulu sebab dah berbuih dah mulut ni. Dah kena minum-minum dulu. Jumpa sekejap lagi dalam Sembang Protege. Kembali dalam Sembang Protege, kita sekarang ada dalam segmen respon. Kita nak mendengar respon-respon yang terkumpul, survey-survey, dan antara soalan yang paling banyak ditanyakan oleh mereka-mereka yang dekat luar sana tu. Kita bermula dengan soalan yang pertama. Dah ready ya? Dah ready? Nervous. Jangan nervous. Saya lagi nervous. Siapa boleh jawab tekan buzzer Tolong tekan buzzer. Okey, soalan yang pertama. Saya dah ada idea nak jual produk apa, tapi tak tahu macam mana nak start dalam perniagaan. Cuba kongsikan macam mana saya nak start daripada zero. Redah je lah. Just go with the flow. Just go with the flow. Bagi saya just go with the flow. Kalau takut, takkan buat. Kalau takkan buat, macam ni nak tahu result. Betul. So buat je dulu. Kalau jalan. Kalau tak jalan, tak apa, kita dah cuba. Betul tak? Betul, Fad. Tapi with the proper planning lah. Kau janganlah orang dinding terus. Betul. Kalau kita dah ada produk dan kita nak pasar kan, dan kita kena into the product. Kita kena tahu produk ni macam mana. And then bila kita start jual, kita kena tak boleh rigid. Maksudnya kadang-kadang bila kita jual dekat channel A tak laku, tapi channel B laku. And then kita fokus energy kita kat channel B. Tapi at
time channel B pula tak laku, channel A pula laku. Itu kita panggil, kita jangan rigid. Fokus dekat satu channel dan fokus dekat satu ni. Itu kita kena fluid lah, kita bergerak. Baik. Dan itu times to times we learn from experience lah. From experience kita dah tahu, okay, kita dah tahu bulan ni channel ni kita kena fokus. Channel ni. So kalau dah ada produk nak ni, kena fokus dekat marketing dulu. Marketing is the core lah. Dalam apa-apa bisnes, marketing kena core dah. Baik. Susahlah, orang pun tak tahu kan kita wujud kan. Itu satu masalah. Soalan kedua, saya dah ada satu perniagaan. Tapi semakin lama semakin saya sedar yang perniagaan saya ni sebenarnya tak boleh pergi jauh. Perlukah saya teruskan ataupun tidak? Okey, Datuk dulu. Saya saja je dah caca. Bagi dia jawab. Kalau dah tengok berapa lama, basically kena tengok berapa lama. Kalau dah setahun, 2 tahun tu, maknanya tak perlu give up pun. Just kena kaji balik apa yang kita buat silap. Kadang-kadang bila most of macam dulu kami pun terlalu rigid. Kita kata produk ni boleh jual. Kita kata boleh jual, tapi bila kita pergi lama-lama benda tu tak terjual pun. Contoh satu marketing yang saya rasa ini antara paling, masa kita plan ni kita rasa gempak lah. Kita jual ayam RM1 seekor. Tapi tak laku pun. Betul. Dan kenapa tak laku? And then kita kena check customer, dia nak apa? Kenapa dia tak nak beli benda ni? Dan from time to time kita kena belajar daripada setiap tindakan kita perlu ada postmortem. Setiap kali kempen, postmortem. Kenapa kempen ni berjaya, kempen yang sebelum ni tak berjaya? Kenapa kempen ni tak berjaya, kempen yang sebelum ni berjaya? Dan that input tu yang kita kena terima dan kita kena accept. Kita jangan dalam in denial. Orang ni cakap salah. Bukan. Sebelum ni Fad dengan Didi ada buat 4 perniagaan sebelum ni kan? Bersama kan? Bersama. Kenapa you decide to stop this for? Apa reason? Ini saya balik kepada soalan ni lah. When to stop? Pasal you made the decision to stop. Betul. Kenapa you stop? Okey, perniagaan pertama is kongsi. Kita kongsi dengan satu lagi partner. Baik. Masalah dekat East kita tak ada black and white. Yes. Okey, itu pasal itu. Terus kita rasa macam tak boleh. Okay. Second? Second is Product viral. Product viral. Okey. Third pun product viral. Maknanya kejap je lah. Yes. Kejap. Dan Kejap. dia belajar. bila tengok tak boleh pergi lagi dah. Tak boleh Then you dah. stop. Yang Tapi keempat? at the same time, because of kita buat tu macam tu, Fad tengah kerja, saya tengah belajar. So you just macam foresight income. Dia ada limitation. Tapi macam sekarang, you nak ke, you tak nak ke, you still kena buat. Sebab apa? This is only income you ada. Besides you punya hutang pun banyak. You tak kerja, you tak teruskan apa you buat sekarang. Then you nak bayar hutang macam mana? Betul. Betul tak? So basically sebenarnya hutang tu satu push factor juga. Macam saya bagi kita jujur saya bukanlah seorang yang drive by sales. Bukan yang suka, oi lagi banyak sales, banyak duit aku. Tidak. Saya seorang yang drive by hutang. Oh, So maksudnya kalau ada pressure yes, betul drive by punishment. So aku cakap, aku punya sales tak banyak ni bulan ni, macam mana aku nak bayar hutang? Nak bayar kerja-kerja. So from that saya akan cuba untuk kita perform lah. Tapi bila sales terlalu banyak, aku macam ni. Relax je. Dia tidur bulan ni, tak payah buat marketing. Nampak? Apa Didi dengan saya samalah. Saya drive by hutang ni. Sebab tu saya buat sembang protein. Tahu tak? Saya benar kawan abang saya pernah beritahu. Dia kata orang yang berjaya ialah orang yang banyak buat hutang. Tapi bukanlah hutang kau pergi beli iPad ke whatever macam hutang yang memenuhi kehendak kita. Tetapi hutang yang komitmen lah. Yes. Betul tak Datuk? Datuk setuju tak Saya dengan saya? setuju. Saya rasa komitmen tu. Bila kita ada tanggungjawab, ada kaki tangan, ada investor, ada nak bayar bank, ada pelanggan. Yes. Jadi itu sebenarnya push kita. Betul. Kan? Itu jawapan pada bila nak stop tu, kita kena tahu bila nak stop. Tapi bila kita dah deep into it, kita go all the way. Yes. Betul. Zaf pun dah macam gini. Okey. Kita nak pergi ke segmen seterusnya. Jangan ke mana-mana. Baik, kita di Sembang Protege bukan saja kita nak cerita pasal banyak perniagaan lah, itulah inilah. Kita nak juga main game untuk menguji minda kita dan juga minda-minda tetamu kita. Jadi kita ada, ini adalah segmen Kasih Kena. Yang mana Fatullah dan juga Diana kena jawab soalan-soalan yang saya ajukan dengan cepat dan jawapannya berdasarkan ya ataupun tidak. Dan kalau ya, kenapa? Dan kalau tidak, kenapa? Okay. Boleh lah. Short and sweet. 3 atau hingga 5 patah Boleh. perkataan. Baik. InsyaAllah. Baik, kalau macam tu, jom kita mulakan dari sekarang. Penting ke matlamat perniagaan? Ya. Sebab we drive
your company forward. Okay, good. Next. Next. Kembangkan perniagaan dalam masa 2 bulan. Tidak. Susah. Bagi saya susah. Tak logik lah. Tak logik. Okay. Uruskan kewangan selepas bina perniagaan. Tidak. Ya. Tidak ke ya? Saya dah mula marah. Aku dah baca soalan exam pula dah. Nervous ke? Nervous. Kenapa ya? Tadi apa soalan dia? Uruskan kewangan selepas bina perniagaan. Ya, sebab kalau tak ada cash flow, bisnes ni lingkup lah. Baik. Jangan tembak Anggaran perniagaan termasuk kos operasi. Barang berbasah. Mana saya tahu? Semualah. Semua. Semula soalan ni. Okey. Anggaran perniagaan termasuk kos operasi. Betul. Betul. Okay, kenapa? Modal. Kenapa? Dia cakap betul lah. Betul. Ini soalan basic je. Okey. Modal tudung RM3, jual harga RM10. Ya. Kenapa? Sebab dah cover banyak dah tu. Perlu ada tabung kecemasan? Ya. Oh, dua-dua jawab. Okey. Okey. Kawan-kawan ialah pemberi wang utama. Tidak. Yang ni saya nak tahu kenapa? Sebab selalunya yang the main support kita ialah orang yang tak kenal kita. Betul. Okey. Sedih ya Puji, sedih ya. Datuk tak kenal saya kan? Jangan lupa Okey. Reka bentuk produk penting. Betul. Dia identity of branding. Baik. Kesan pesaing sebelum mula berniaga. Betul. Sebab you boleh tengok dia punya, you study you punya competitor. Study dia punya cara dia. Okey, komunikasi penting sebelum mula berniaga. Betul. Kenapa? Kalau tak ada komunikasi, macam mana aku nak minta duit kat kau? Betul juga, takkan nak WhatsApp kan? Takkan nak WhatsApp. Tapi Tapi saya tanya, ini suami isteri perniagaan kan? Kalau korang tengah bergaduh kan, macam mana korang handle? Dia sampai pintu rumah je. Tak ada Datuk. Tak ada. Tapi mau pada profesional. Profesional. Kalau berniaga sampai tempat kerja, work is work lah. Tapi selalunya WhatsApp dah Datuk. Tengah merajuk tu boleh WhatsApp. WhatsApp ataupun gunakan staff. Orang ketiga. tak ada siapa-siapa yang diletakkan dalam frozen tak ada Belum lagi. Thank you for the idea Anas. Jangan saya tak ada dituduh di sini. Okey, kita nak pergi ke closing segment sebenarnya. Tapi ada acara soalan lagi. Okey, ini soalan boleh jawab panjang sikit. Okey. Sekiranya Fad dengan Didi diberikan unlimited financing, unlimited kewangan, apa yang anda lakukan dengan duit itu untuk perniagaan? Okey. kalau saya shopping dulu. Itu pasal aku tak tanya kau. Okey, untuk saya punya dalam masa terdekat lah sebenarnya. Kita orang planning nak buka satu kilang halal JMP untuk ready to eat product sahaja. Sebab saya punya target market sekarang ialah untuk online. Baik. Tapi in order untuk you pergi ke offline sebagai contoh supermarket ataupun pergi ekspor, you perlukan halal punya kilang. Untuk kita kapasiti kami sekarang hanya dah terhad tau, dia dah maksimum dekat online. Okey. Baik. Nak go for offline, saya terpaksa pindahkan the whole operation buka dekat satu kilang. Baik. Which is bagi saya sangat memerlukan modal yang terlalu banyak untuk beli kilang, set up halal, and then at the same time risk yang terlalu besar. Berapa tu agak-agak? 10 to 15 million. 10 to 50 million. So jadi korang itu you will take the business to the next level. Yes, itu memang saya punya passion, my ultimate dream sebenarnya Datuk. Bukan barang basah tak Datuk, untuk ready to eat sahaja. Kalau tengok je apa yang jadi few days back lah. So few days back kita dekat TikTok kita was gaining a lot of momentum. So host Pulon dia pergi buat 50-60 ribu sale within one day punya live kan. Tapi sampai ke hari ni produk kita Tak ada. Nak Sebenarnya jual. semalam saya jual benda yang tak ada lagi. Saya buat hosting semalam. Saya buat 50,000 dalam masa 2 jam live stream saja jual. Saya jual benda yang tak ada. Tapi disebabkan oleh demand terlalu ada, takkan saya nak stop. So saya menggunakan konsep tawakal. Tawakal. Buat dulu tawakal kemudian. Saya rasa dengan track record mereka ni, insya-Allah you boleh dapat pembiayaan. Amin, Datuk. Ya, insya-Allah. Baik. Kita Itu doakan. 10 to 15 million. Kalau kau ada 15 boleh Okey, sejam saya juga. pun nak buka dompet sekarang ni. Tapi apa-apa pun kita nak rehat sebentar. Saya nak tengok ada berapa dalam dompet saya. Kita kembali ke Sembang Protege sebentar lagi.
Baik, kita sekarang dah berada di segmen yang terakhir. Tapi sebelum kita nak menghabiskan episod kita yang kali ini, kita ada satu soalan yang saya kira ini agak penting sebelum kita nak menghabiskan kita punya sesi ni kan. Bagaimana kalian menggambarkan perniagaan anda berdua dalam jangka masa 5 tahun akan datang? Apa yang saya jangkakan dalam masa 5 tahun kita akan push ke international punya level. Baik. Ada produk kita yang kita boleh push ke international level, macam produk RTE kita, ready to eat, dan kita ada juga produk RTC, Baik. ready to cook, which orang tak pernah buat, kita buat cencaru sumbat, kita jual. Dan ini juga yang orang in demand. Bila tak ada ni pun kita jual log frozen juga. Okay. Dan which kita ada limitation of delivery, kita ada limitation. In 5 years mungkin RTE ada kilang sendiri. Baik. Untuk seafood kita nak try buat, kita ada sub base dekat di certain area yang demand dia tinggi. So bila senang untuk orang nak order je, kita boleh hantar the same day ke, dia tak perlu tunggu 2-3 hari lori hantar sampai ke dia. So itu yang saya rasa planning untuk 5 tahun itu. Okay, saya tanya Didi. Baik. Ya. Didi, boleh bagi kata-kata akhir dan inspirasi pada mereka yang baru nak mula berniaga. Okey, untuk siapa yang nak mula berniaga, bagi saya kalau korang tak ada idea nak buat apa, korang kena ingat satu benda je. Always go for business yang menyelesaikan masalah orang. Baik. Okay, anything, benda yang menyelesaikan masalah orang, insyaAllah business korang can sustain lama. Sebab basically macam apa yang saya buat untuk barang basah, ini benda keperluan yang sampai bila-bila orang perlu. Okay, cuma how we do marketing, how kita make this business relevant ikut market semasa. So just go with the flow. Make sure business yang buat tu ialah passion anda. Jangan buat business hanyalah fikir pada keuntungan semata-mata. Kita fikir long term, kita fikir ini passion aku. Bila whenever kita give up, kita akan ingat balik apa niat kita yang pertama. Macam Didi tadi niat dia nak simpan susu je. Yes. Nak simpan susu je untuk anak kan. Yes. Tapi akhirnya tengok benda Susu dia beranak jadi ikan sekarang. Alhamdulillah. Itu satu benda yang menarik lah. Terima kasih kepada Didi dengan Fat atas perkongsian tadi. Okay. Baik, kita nak terima kasih untuk Barang Dapur Basah sudi bersama kita di Sembang Protege, dan kepada penonton-penonton Sembang Protege X KRU yang dibawakan oleh Kuskop dan juga KRU. Jadi tadi saya dah terfikir macam mana nak buat pisang goreng abang long. Idea bisnes kencang tu lah. Idea bisnes kencang saya tu lah. So next step apa Datuk? Next step kena buat business plan. Daripada aku dengar tadi macam susah. Cancel lah. Kita nak macam nak cancel je. Tapi kalau nak tahu kot, saya kira ini baru tetamu kita yang pertama. Siapa tetamu kita yang nextnya? Itu kita nak tahu. Kita ada banyak jadi modul-modul untuk mereka yang nak mula berniaga. Kita ikuti satu episod ke satu episod. Mudah-mudahan kalau ada terlepas pandang apa-apa yang kita cakap tadi, boleh ulang balik apa yang kita katakan tadi kan. Jadi yang pentingnya matlamat kita adalah nak bangunkan perniagaan anda semua. Jadi jangan lupa untuk saksikan Sembang Protege di media sosial. Jadi siapakah tetamu kita selepas ini? Tunggu nanti. Jadi kita habis di sini saja untuk episod kali ini. Moga kita berjumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum dan salam sejahtera.